Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami kembali. Ini berada di Download Street. Apa tujuan kita? Hai semua. Hari ini, sekarang ni kita berdiri di depan Masjid Abdul Ghafur. Lihatlah di dalam dan di kawasan sekelilingnya. Ikut kami tahu. Ya, terima kasihlah kepada semua yang support kami selama ni. Please continue to like, comment, share dengan teman-temannya Dan subscribe kepada kami. Subscription tu percuma. Jadi jangan takut. Okay, so jom ikut kami. Untuk kemari mudah saja. Dari Rochor MRT Station kami berjalan kaki. Dalam 5-10 minit kami telah tiba di sini. Masjid Abdul Ghafur terletak di nombor 41 Dunlop Street. Masjid Abdul Ghafur adalah masjid ke-11 dalam siri masjid-masjid kita. Opening hours. Masjid dibuka dari jam 5 suku pagi hingga ke 7 pagi dan kemudiannya pada 12 suku tengah hari hingga ke 9 malam setiap hari. Masjid Abdul Ghafur dibina pada tahun 1907 untuk menggantikan Masjid Dunlop Street, masjid kayu yang kecil yang dibina pada tahun 1859. Masjid ini dengan seni binanya yang unik telah mendapat pengiktirafan sebagai salah satu monumen negara Singapura. Ianya diwartakan sebagai National Monument pada 5 Julai 1979. Sejarah Masjid Abdul Ghafur boleh dikesan kepada masjid terdahulu iaitu Masjid Al-Abra yang juga dikenali sebagai Masjid Dunlop Street. Ianya tidak boleh dikelirukan dengan Masjid Al-Abra di Teluk Air Street. Dinamakan sebenar nama dermawannya Sheikh Abdul Ghafur, masjid ini dibina antara 1907 dan 1920-an. Ia berkhidmat untuk kawasan kampung kapur yang mempunyai penduduk yang sebahagian besarnya terdiri daripada pendatang Islam Bawian dan Tamil. Kebanyakan orang Bawian bekerja sebagai penjaga kuda dan jurulatih kuda di bekas padang lumba berhampiran, manakala orang Tamil Muslim sebahagian besarnya berdagang dan menjalankan perniagaan di kawasan ini. Masjid dinamakan sempena nama Sheikh Abdul Ghafur bin Sheikh Haider, Ketua Kerani di firma guaman Corey dan Bridges yang merupakan salah seorang daripada dua pemegang amanah wakaf Masjid Dunlop Street. Beliau mengumpul dana untuk pembinaan masjid baru ini melalui pembinaan dan penyewaan rumah kedai serta bangsal di sekeliling masjid. Selepas kematian beliau pada tahun 1919, masjid ini dinamakan semula sebagai Masjid Abdul Ghafur untuk mengingati beliau. Pada tahun 1927, masjid ini berada di bawah pengurusan Lembaga Wakaf Hindu dan Muhammadan. Ini membawa kepada penambahan moden pada tahun berikutnya apabila lembaga memasang lampu elektrik
menjadikannya salah satu masjid pertama di Singapura yang menawarkan kemudahan sedemikian. Masjid Abdul Ghafur telah diwartakan sebagai monumen negara pada tahun 1979 sebagai mengiktirafkan nilai seni bina dan sejarahnya yang kaya. Seni binanya yang unik menggabungkan unsur sarasenik dan neoklasik seperti kubah kaca berwarna indah yang mencerminkan pengaruh Arab dan Renaissance. Dinding luar masjid dihiasi dengan motif bulan sabit dan bintang yang merupakan simbol yang banyak dikaitkan dengan akidah Islam. Kubah pula disokong oleh tiang yang diilhamkan oleh seni bina Rom. Sheikh Abdul Ghafur mencadangkan dan memulakan pembinaan rumah kedai dan bangsal di sekeliling masjid lama. Keuntungan yang diterima daripada menyewa ruang ini digunakan untuk membiayai masjid baru. Pembinaan masjid ini dimulakan pada tahun 1907 dan 3 tahun kemudian Masjid Al-Adbrah yang lama telah dirobohkan. Sebelum kematiannya pada tahun 1919, Sheikh Abdul Ghafur memastikan bahawa peruntukan telah disediakan untuk mempersiapkan masjid dan untuk memperingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masjid ini kemudiannya dinamakan Masjid Abdul Ghafur sebagai mengenangnya. Forgotten Basement. Pada tahun 1998, ruang bawah tanah di Masjid Abdul Ghafur yang telah lama dilupakan telah ditemui semula. Jawatan kuasa masjid sebelum ini telah tersilap ruang kebal bawah tanah sebagai ruang simpanan yang besar dan membuat perancangan untuk memperluaskan dewan solat untuk menempatkan lebih ramai jamaah. Mujurlah arkitek projek pembangunan menemui pelan bangunan asal masjid di Arkib Negara Singapura yang mendedahkan kewujudan ruang bawah tanah yang luas. Selepas pengubahsuaian, ruang bawah tanah berhawa dingin ini boleh memuatkan 600 jemaah pada satu masa, meningkatkan kapasiti dewan solat utama kepada 1,200 orang. Architecture and Finishing menggabungkan unsur sarasinik dan neoklasik, reka bentuk Masjid Abdul Ghafur adalah eklektik yang indah. Antara ciri sarasinik ialah gerbang singful yang indah dengan acuan berat di sekeliling beranda surau. Disandingkan dengan berbagai plaster neoklassikal Corinthian dan Doric. Selain daripada motif bulan sabit dan bintangnya menghiasi dinding luar, ciri-ciri seperti menara melatari parapet bumbung. Setiap satu dinobatkan dengan kubah miniatur berbentuk bawang dan bulan sabit. Di atas pintu masuk utama adalah salah satu ciri masjid yang paling menonjol. Sunburst yang dihiasi rumit diapit oleh 2 plaster bergaluh dan di atasnya dengan pendimen berbentuk bawang. Reka bentuk sunburst yang rumit dihiasi dengan nama 25 Nabi Islam yang paling terkemuka, dari Nabi Adam AS ke Nabi Muhammad SAW dengan kaligrafi Arab yang elegan. Kubah besar menjulang sebagai struktur segi 8 di atas bumbung dan mempunyai 8 tingkap dengan panel kaca berwarna-warni. Menutup kubah adalah kubah besar berbentuk bawang yang kemudiannya di atasnya oleh bulan sabit dan bintang di puncaknya. Di dalam masjid, 4 tiang gugusan besar dan gerbang separuh bulat yang menyokong struktur kubah menambah kemegahan dewan solat.
Pelbagai panel kaligrafi Arab menyumbang lagi kepada suasana keagamaan di dalam masjid. Masjid Abdul Ghaffur Today. Hari ini, Masjid Abdul Ghaffur diuruskan oleh Majlis Ugama Islam Singapura ataupun MUIS. Ia terus memberi hikmat kepada masyarakat Tamil Muslim dan juga menawarkan kelas agama dalam bahasa Tamil. Our National Monument. Monumen nasional kita adalah sebahagian daripada warisan binaan Singapura yang dipelihara dan dipromosikan oleh Lembaga Warisan Negara ataupun NHB. Untuk anak cucu kita, ia adalah monumen dan tapak yang diberikan perlindungan tahap tertinggi di Singapura. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu. Lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat 2. Sesungguhnya, pada pertukaran malam dan siang, silih berganti. Pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Surah Yunus ayat 6. Background. Pada pertengahan abad ke-19, kawasan Kampung Kapur merupakan hub perniagaan yang aktif untuk pedagang India dan bagi mereka yang bekerja di pacuan kuda lama di Farrer Park. Kampung Kapur menjadi kawasan enklave semula jadi untuk pedagang Muslim India Selatan dan jurulatih dan penjaga kuda bawian. Untuk memenuhi keperluan agama masyarakat, Masjid Al-Arbrah, struktur kayu dengan bumbung berjubin dan diperbuat daripada bata dan cunam, dibina pada tahun 1859 di tapak yang sama dengan Masjid Abdul Ghaffur sekarang. Pada tahun 1881, wakaf Masjid Dunlop Street telah ditubuhkan dan Ismail Mansur dan Sheikh Abdul Ghaffur dilantik sebagai pemegang amanah masjid. Restoration. Kempen pengumpulan dana pemulihan yang dilancarkan pada 1994 dan diketuai oleh A.G. Muhammad Mustafa, pengerusi jawatan kuasa pengurusan masjid, mengumpul $2.5 juta Singapura untuk pemulihan rapih masjid unik ini. Hai semua, kami baru keluar daripada Masjid Abdul Ghaffur. Jadi apa rasanya, Jun? Seronok. Ya, bangunannya nampak unik ya kan? Cantik. Warnanya pun cantik. Cantiklah. Kalau boleh datanglah ke masjid ini. Betul. Sangat cantiklah. Masjid ni ialah masjid dah pun diwartakan sebagai National Monument. Betul. Lepas tu masjid ni pun masjid wakaf lah So, jadi kita puas hati lah. Cantik sangat. Selain jadi solat di masjid ni, di Masjid Abdul Ghaffur ni, bolehlah jalan-jalan tengok masjid, puas rasanya kan, Jun? Betul. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.